Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurenta kala. Di video kali ini kami akan membahas tentang personal pronomen im akusatif dan preposition mit akusatif. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Selena Arfianti, NIM 001. Baik, saya akan memulai materinya, yaitu personal pronomen im akusatif. Personal pronomen im akusatif adalah kata ganti orang dalam kasus akusatif. Personal pronomen dibagi menjadi 3, yaitu sebagai orang pertama, sebagai orang kedua, dan sebagai orang ketiga. First person singular, sebagai orang pertama, tunggal. Ih dalam bentuk nominatifnya dan mich dalam bentuk akusatifnya. Untuk contoh yang nominatif, yaitu halo, ich bin Mina, atau yang artinya halo, saya Mina. Contoh akusatifnya yaitu kennst du mich, atau yang artinya apakah kamu mengenalku. Lanjut, first person plural, sebagai orang pertama jamak. Di sini wir adalah nominatifnya dan uns adalah akusatifnya. Contoh nominatifnya, wir sind Samantha und Mike, atau yang artinya kita adalah Samantha dan Mike. Contoh akusatifnya, kennst du uns, atau artinya apakah kamu mengenal kami. Lanjut ke yang second person singular, sebagai orang kedua tunggal. Di sini dibagi menjadi 2, informal dan formal. Untuk yang informal yaitu du dalam bentuk nominatif dan dich dalam bentuk akusatif. Untuk yang formal, sie dalam bentuk nominatif dan sie lagi dalam bentuk akusatif. Untuk yang z ini sama, tapi untuk huruf depannya memakai huruf kapital. Contoh yang informal, wer bist du, siapa kamu, itu yang dalam bentuk nominatifnya. Dan ich kenne dich nicht, saya tidak mengenal kamu, itu yang dalam bentuk akusatifnya. Kemudian untuk yang formal, contohnya wie heißen Sie, siapa nama Anda, itu yang nominatif. Kemudian ich suche Sie, saya sedang mencari Anda, itu yang bentuk akusatifnya. Lanjut ke yang second person plural, sebagai orang kedua jamak. Sama seperti yang tadi, di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu informal dan formal. Untuk yang informal, ihr dalam bentuk nominatif dan euch dalam bentuk akusatif. Kemudian yang formal, sie dalam bentuk nominatif dan sie lagi dalam bentuk akusatif. Sama seperti yang tadi, cuman yang ini adalah pluralnya atau yang jamaknya. Untuk contoh yang formalnya adalah Herr und Frau Müller, wo sind Sie? Tuan dan Nyonya Müller, di manakah kalian? Itu yang dalam bentuk nominatif. Kemudian ich suche Sie, saya sedang mencari kalian, itu yang dalam bentuk akusatifnya. Lanjut ke yang third person singular, sebagai orang ketiga tunggal. Di sini dibagi menjadi 3, yakni maskulin, feminin, dan neuter. Untuk yang maskulin, dalam bentuk nominatif dan in dalam bentuk akusatif.
Kemudian yang feminin, sie dalam bentuk nominatif dan sie dalam bentuk akusatif. Di sini bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, sie di sini menggunakan huruf kecil untuk huruf S-nya. Namun, jika berada di awal kalimat, maka sie ini berubah menjadi huruf kapital. Lanjut ke yang neuter, S dalam bentuk nominatif dan S sama namun dalam bentuk akusatif. Contoh kalimat untuk yang maskulin, R is architect. Dia adalah seorang arsitek. Itu yang dalam bentuk nominatifnya. Kemudian, ich kenne ihn. Saya mengenalnya. Itu dalam bentuk akusatif. Contoh kalimat untuk yang feminin, sie ist Studentin. Dia adalah seorang mahasiswa. Itu dalam bentuk nominatif. Kemudian, ich finde sie sehr schön. Saya menemukannya sangat cantik. Itu dalam bentuk akusatif. Contoh kalimat untuk yang neuter, es ist ein Buch. Itu adalah sebuah buku. Itu dalam bentuk nominatif. Kemudian, ich finde es sehr interessant. Saya menemukannya sangat menarik. Itu dalam bentuk akusatif. Next, untuk yang terakhir, third person plural. Sebagai orang ketiga, jamak. Sie dalam bentuk nominatif dan sie dalam bentuk akusatif. Di sini untuk huruf S-nya menggunakan huruf kecil. Jika yang sebelumnya itu adalah dia perempuan, kalau yang di sini mengartikan mereka. Namun tetap sama jika berada di awal kalimat menggunakan huruf S besar. Contoh kalimatnya, Sie sind Petra und Jordan. Ini adalah Petra dan Jordan. Itu yang dalam bentuk nominatif. Kemudian untuk yang akusatif, ich kenne sie. Saya mengenal mereka. Nama saya Syakira Wila Abrar. Di sini saya akan menjelaskan soal dari personal pronomen akusatif. Soal pertama yaitu Meine Oma wohnt in Berlin. Am Wochenende besuche ich. Yaitu jawabannya adalah sie. Nomor 2, ohne titik-titik kann ich nicht leben. Jawabannya adalah ohne dich kann ich nicht leben. Nomor 3, dieses Geschenk ist für titik-titik. Jawabannya yaitu dieses Geschenk ist für uns. Nomor 4, Peter ist mein Freund. Ich treffe titik-titik im Supermarkt am Morgen. Jawabannya yaitu Peter ist mein Freund. Ich treffe ihn im Supermarkt am Morgen. Nomor 5, ich liebe titik-titik. Jawabannya yaitu ich liebe dich. Pada soal yang ke-6, kan ich titik-titik etwas fragen, Herr Peter. Antara jawabannya yaitu sie, in. Jawaban yang benar adalah sie. Nomor 7, wir sehen titik-titik im Klassenzimmer. Jawabannya ada di antara mich, dich, sie. Jawabannya adalah sie. Wir sehen sie im Klassenzimmer. Ach, kennt ihr titik-titik mich? Jawabannya ada di antara in, sie, uns. Jawabannya yaitu in. Kennt ihr in mich? Nomor 9, warum könnt ihr titik-titik mich verstehen? Jawabannya ada di antara uns, mich, euch. Jawabannya yaitu mich. Warum könnt ihr
mir nie verstehen? Nomor 10. Fragen Sie ... bitte. Jawabannya ada di antara euch und Sie. Jawabannya yaitu uns. Fragen Sie uns bitte. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposisi akusatif. Proposisi adalah kata-kata kecil yang penting. Contohnya yaitu dengan, untuk, di bawah, selesai, dan lain-lain. Proposisi digunakan dalam kombinasi dengan kata benda atau kata ganti untuk menunjukkan pertama lokasi, yang kedua arah, yang ketiga waktu, dan yang keempat cara atau sikap. Pada akusatif proposisi di Jerman terdapat 28 proposisi dan 5 akusatif. Dari kelima akusatif proposisi tersebut diantaranya yaitu durch, yaitu zu, für, yaitu for, gegen, yaitu against, ohne, yaitu without, yaitu around. Yang pertama, contoh dari akusatif bis atau to, by, up to. Arbeitet von 7 Uhr bis 4 Uhr. He worked from 7 o'clock to 4 o'clock. Dia bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Yang kedua, mach bitte die Hausaufgabe bis Montag. Please do the homework by Monday. Tolong kerjakan PR-nya paling lambat hari Senin. Akusatif yang kedua yaitu ohne atau without, yang bisa diartikan sebagai pengecualian. Yang pertama, ich trinke Kaffee ohne Zucker. I drink coffee without sugar. Aku meminum kopi tanpa gula. Yang kedua, wir gehen ohne die nach Paris. We are going to Paris without you. Kita pergi ke Paris tanpa kamu. Akusatif yang ketiga yaitu für atau for, yang bisa diartikan sebagai untuk. Yang pertama, diese Blumen sind für dich, Schatz. These flowers are for you, sweetheart. Bunga-bunga ini untukmu, sayang. Yang kedua, Tag für Tag stehe ich 5 Uhr auf. I wake up at 5 a.m. every day. Aku bangun jam 5 pagi setiap hari. Kata akusatif selanjutnya yaitu at or around, bisa diartikan sebagai sekitar. Yang pertama, ich gehe 5:30 in die Schule. I go at 5:30 to school. Aku pergi ke sekolah jam 5:30. Die Kinder sitzen den Tisch. The children are sitting around the table. Anak-anak duduk di sekitar meja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sini saya akan melanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Rubianti dengan NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang durch, yaitu melalui. Contohnya, die Sonne scheint durch das Fenster. Matahari bersinar melalui jendela. Contoh yang kedua yaitu ich schicke den Brief durch die Post. Artinya, saya mengirim surat melalui pos. Selanjutnya adalah gegen, artinya menuju, untuk waktu, dan juga melawan, bisa juga untuk kontra. Contohnya yang pertama yaitu heute spielt Deutschland gegen Russland. Hari ini Jerman bermain melawan Rusia. Dan contoh yang kedua yaitu sein Auto ist gegen mein Auto gefahren. Mobilnya menabrak mobil saya. Dan selanjutnya itu adalah entlang atau bersama. Contohnya, sie geht den Strand entlang spazieren. Dia sedang berjalan di sepanjang pantai. Dan untuk entlang sendiri selalu berada setelah objek. Sini objeknya itu adalah pantainya, strand. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal. Ini ada 10 soal. Yang pertama yaitu ich kaufe Obst ... meine Mutter.
Pilihannya für, durch, atau entlang. Ich kaufe Obst für meine Mutter. Saya membeli buah untuk ibu saya. Yang kedua, ich muss die ganze Nacht arbeiten. Pilihannya bis, atau durch. Ich muss die ganze Nacht arbeiten. Saya harus bekerja sepanjang malam. Yang ketiga, Martin kommt seine Frau zum Fest. Pilihannya für, ohne, atau bis. Martin kommt ohne seine Frau zum Fest. Martin datang ke pesta tanpa istrinya. Yang keempat yaitu wir frühstücken 6 Uhr. Pilihannya ohne, atau bis. Wir frühstücken 6 Uhr karena itu menunjukkan untuk waktu. Itu artinya kita sarapan jam 6 pagi. Dan yang kelima yaitu Ermal dan Flur. Entlang, atau gegen. Ermal, entlang, dan Flur. Artinya dia melukis di sepanjang koridor atau lorong. Mein Flug landet 7 Uhr morgens. Bis, ohne, atau gegen. Mein Flug landet gegen 7 Uhr morgens. Penerbanganku mendarat sekitar jam 7 pagi. Der Mann ist eine Woche nach Frankfurt gefahren. Pilihannya entlang, durch, atau für. Der Mann ist für eine Woche nach Frankfurt gefahren. Yaitu pergi ke Frankfurt selama seminggu. Yang ke-8, die Kinder dürfen 18 Uhr spielen. Gegen, bis, atau Die Kinder dürfen bis 18 Uhr spielen. Anak-anak diperbolehkan bermain sampai jam 6 sore. 9 yaitu der Film beginnt 9 Uhr. Bis, atau durch. Der Film beginnt 9 Uhr. Filmnya dimulai jam 9. Jadi yang terakhir yang ke-10 yaitu Ich habe die Tasche 1.000 Euro gekauft. Pilihannya entlang, gegen, atau für. Ich habe die Tasche für 1.000 Euro gekauft. Saya membeli tas seharga 1.000 euro. Sekian dari kelompok kami. Lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.